Fikir dan kata, kurang fikir, kurang siasat, tentu dirimu telah tersesat. Fikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa. Perkataan tajam jika dilepas, ibarat beringin, racun dan upah. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Silang sengketa, siapa menggemari? Silang sengketa, kelaknya pasti berduka cita. Silang selisih jangan dicari, jika tersuai janganlah lari. Ilmu, jikalau ilmu tiada sempurna, tiada berapa ia berguna. Ilmu kepandaian boleh dikejar, asal mahu rajin belajar. Dunia pergaulan, dunia ini taman pergaulan. Hendaklah pilih sahabat dan taulah manusia dikenal sifat budinya, dengan dilihat siapa kawannya. Burung yang sama, corak dan bulu, selalu sekumpul, ke hilir ke hulu.
sifat-sifat yang baik. Jikalau kamu bersifat budiman, dipandang sebagai bunga di taman. Jikalau kamu bersifat dermawan, segala orang dapat kau tawan. Jikalau kamu bersifat pemurah, segala manusia datang menyerah. Perbuatan yang baik, barang siapa berbuat jasa, mulia namanya segenap masa. Menolong sesama wajib dan perlu, tetapi tolonglah dirimu dahulu. Sifat-sifat yang jahat telunjuk lurus, kelengkeng berkait, hati sesama menjadi pahit. Barang siapa berbuat khianat, Tuhan kelak memberi laknat. Okey. Baik. Demikianlah gurindam beberapa petua Gurindam beberapa petua hidup. Okey, kalau kamu dengar tadi kan, memang panjang Kenapa panjang? Sebab bawah gurindam beberapa petua hidup ni ada banyak tajuk. Yang pertama tadi tentang apa? Fikir dan kata. Yang kedua, silang sengketa. Yang ketiga, dunia pergaulan. Yang keempat, sifat-sifat baik. Yang kelima, perbuatan baik. Dan terakhir sekali ialah sifat-sifat yang jahat. Jadi, kesimpulannya, gurindam beberapa petua hidup ni satu bentuk nasihat kepada masyarakat. Okey. Jadi, cikgu tak berhasrat untuk terangkan semua sebab kalau cikgu terangkan, memang kamu semua akan tidur lah. Sebab panjang. Okey, jadi cikgu nak minta kamu baca saja. Kejap ya. Okey, baik. Cikgu nak minta wakil seorang untuk baca maksud dekat sebelah kanan ni. Yang ni bahagian fikir dan kata. Siapa nak baca?
Tiada paksaan. Siapa nak baca boleh buka mic ataupun boleh komen dekat chat. Sebab cikgu rasa tak perlu terangkan. Sebab bila baca pun maksudnya dah faham dah. Siapa nak baca? Anissa. Okey, Anissa. Okey, boleh baca Anissa? Sebelah kanan ni. Boleh dengar tak? Baca maksud je. Jika, macam ni. Anissa bagi tahu rangkap 1 jika bla bla bla. Rangkap 2 sebelum bla bla. Macam tu je. Okey. Okey. Rangkap 1. Jika kita tidak mahu berfikir dan tidak teliti, sudah tentu kita akan melakukan kesilapan. Rangkap 2. Sebelum mengeluarkan kata-kata, seseorang itu hendaklah berfikir terlebih dahulu agar tidak timbul salah faham yang dapat mencetuskan perbalahan. Rangkap 3. Kata-kata sindiran atau kencaman jika diucapkan mampu mengundang bahaya yang besar. Rangkap 4. Seseorang yang tidak menjaga pertuturan akan terjebak dalam masalah yang besar seperti bergaduh. Okey, terima kasih Anissa. Okey, setakat ini faham tak semua rangkap 1 ni? Rangkap 1 pula. Bahagian fikir dan kata. Faham tak? Kan, cikgu tak perlu terangkan kan? Sebab kalau cikgu terangkan, dah macam cikgu ajar subjek moral. Sebab kita tak banyak masa sebenarnya tau. Okey, faham Okey, bagus. Sebab cikgu faham lah kan, cikgu pernah jadi anak murid macam kamu. Memang kalau kita dengar cakap, kita cepat mengantuk kan. Lagi-lagi kelas malam. Okey, tak apa. Baik, topik yang kedua ialah silang sengketa. Siapa nak baca? Terpulang, siapa nak baca? Ada? Wan Balkis, boleh Wan Balkis? Pilih Wan Balkis boleh? Okey, boleh. Okey, terbaiklah Wan Balkis. Terus, Seorang yang Okey, rangkap 5. Seseorang yang suka terlibat dalam pergaduhan sudah tentu akan berasa kesedihan atau penyesalan selepas itu. Rangkap 6. Pergaduhan hendaklah dielakkan, tapi jika tidak boleh dielakkan, kita perlu menghadapinya. Rangkap 7. Jika ilmu tidak dipelajari sepenuhnya, kita tidak akan dapat manfaatnya. Rangkap 8. Ilmu dan kebijaksanaan dapat dicari jika kita bersungguh-sungguh mempelajarinya. okey, terima Rangkap kasih. Okey. Okey. Terima kasih Wan Balkis. Jadi itu tentang silap sengketa. Topik ni senang. Kalau kamu baca dia punya baris-baris gurindam pun kamu faham. Sebab dia menyampaikan maksud secara tersurat. Bukan tersirat. Betul tak? Kalau kamu baca kan, jikalau ilmu tiada sempurna, tiada berapa ia berguna. Maknanya, kalau kita ada ilmu, tapi kita tak manfaatkan ilmu tu, tak guna. Tak ada gunanya kan. Kita faham. Sebab ini bukan macam sepulan bahasa kan. Apa lagi, pepatah kan. Kita kena faham makna tersirat dia. Ini semua makna tersurat. Jangan risau, nota ni cikgu bagi dalam website Ni dia nota dia. Cikgu dah buat. Cikgu tak nak ambil yang ni sebab tak nampak dia punya rangkap ni. Okey, siapa nak baca dunia pergaulan? Irfan Husaini, ada tak Irfan Husaini? Ya, Alhamdulillah. cikgu. Okey. Baik, rangkap 9. Rangkap 9, dunia merupakan tempat untuk kita berkawan, namun kita perlu berhati-hati untuk memilih seseorang sebagai teman atau sahabat. Rangkap 10, kita dapat mengenal seseorang melalui budi pekertinya. Jika kita melihat rakan-rakannya yang baik, maka dia juga merupakan orang yang baik.
Rangkap ke-11. Lazimnya, seseorang itu akan berkawan dengan orang yang sama minat, sama umur, sama tingkah laku, dan sebagainya. Okey, terima kasih Irfan. Baik, cikgu. Okey, cikgu dah pesan kat sini kamu sekarang ni umur 17 kan? Betul eh? Okey, bila kamu umur 17 ni, kamu ni dalam fasa apa ni? Mencari identiti diri kan? So, dalam usia macam kamu ni, kamu ni dia macam mana cakap kamu tiada pegangan hidup tau. Kamu tiada pegangan hidup dan kamu ni lebih mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku kat sekeliling kamu. Sebab itulah, usia macam kamu ni, kamu kena pandai pilih kawan. Kena pandai pilih kawan. Kalau kamu pilih kawan yang salah, kamu akan menghancurkan masa depan kamu sendiri. Kan? Macam ada berlaku dekat anak murid cikgu dulu tau. Anak murid cikgu dulu, dia waktu sekolah dia baik. Waktu sekolah dia memang sangat baik. Budak dia macam lurus lah dulu. Memang baik budak ni. Tapi bila dia masuk alam pekerjaan, lepas tu dia bergaul dengan kawan-kawan yang tak baik, dia mula hisap rokok. Dia mula hisap rokok. Lepas tu, bila dia dah mula hisap rokok, kan, dia akan cuba benda yang teruk sikit. Apa dia? Ya. Dia dah mula hisap vape. Tahu hisap vape? Vape sekarang ni bahaya tau sebab ada macam-macam flavor. Kan? Yang paling bahaya flavor apa? Cuba tahu. Macam mana kamu tahu mushroom? Flavor mushroom. Mushroom tu adalah flavor ganja kan? Flavor ganja. Nak buat cikgu ni dah mula ambil flavor mushroom, ganja. Apa kesan kalau nak ambil flavor mushroom? Kesan dia akan khayal. Kan? Dia akan khayal, dia macam seronok. Dia macam dalam dunia sendiri lah khayal. Kan? Apa yang bahaya dia? Ya, Iman. Dia boleh rosakkan otak. Kan? Apa kesannya? Otak dia akan jadi blur. Berfikir lambat. Kan? Macam blur-blur kan? Dia rosakkan otak. Kalau kamu dengar member cakap, kan? Kalau nak hilangkan stres ambil mushroom, jangan percaya. Lama-lama otak kamu akan rosak. Elok kamu ni, otak kamu ni pandai, boleh jadi dungu terus. Kan? Sebab amalkan flavor mushroom ni hari-hari. Kan? Dia merosak kita punya saraf. Kan? Rosakkan kita punya saraf. Ni cikgu risau dengan budak sekarang ni. Ya, sampai koma. Tu dah overdose tu. Siapkan murid cikgu ni. Memang berubahlah hidup dia. Dan nak berhenti flavor mushroom tu susah tau. Kenapa susah? Apa sebab susah? Sebab bila dia dah kawan dengan orang yang tak baik, lagi betul. Bila dah kawan dengan orang tak baik tu, kan? Kalau dia berhenti pun, dia tetap akan campur balik dengan kawan-kawan dia. Sebab dia tak ada kawan. Kan? Dia tak ada kawan. Bila dia macam rasa bosan ke apa, dia akan cari kawan balik. So kawan dia akan hasut balik ambil. Walaupun dah berhenti pun dia akan ambil benda tu. Tu masalahnya. So jadi cikgu pesanlah kamu kesiankan diri kita ni. Janganlah hancurkan masa depan kamu dengan ambil benda-benda yang bukan. Dia mula boleh rokok je. Sebab itulah janganlah kita ni isap rokok. Kamu jangan cakap alah rokok ni benda yang macam familiar. Tak. Cikgu nak cakap satu benda. Cikgu tak isap rokok kan. Tengok muka cikgu. Muka cikgu ada macam muka perokok tak? Ada tak? Kan handsome. Ni sebab cikgu pakai webcam baru tu handsome. Sebelum ni pakai webcam PC. Cikgu tak pernah isap rokok. Cikgu tak pernah cuba rokok pun. Walaupun kawan-kawan cikgu ni merokok.
Tak pernah. Vape pun cikgu tak pernah cuba. Cikgu ni cakap. Tak pernah. Tapi itulah, budak-budak sekarang ni memang majoriti lah macam lelaki lah lelaki. Lelaki ni susah lah jumpa yang tak isap rokok. Betul tak? Susah. Kalau jumpa pun yang tak isap rokok tapi dia isap vape. Kan? Ini masalahnya. Vape pun memudaratkan kesihatan juga kan. Dia rosakkan kita punya paru-paru kan. Memanglah tak semua yang apa ni sakit. Tapi kalau dia tak nasib baik, dia kenalah sakit paru-paru tu. Time puasa. Dia ingat isap vape tu tak apa. Padahal wap air tu masuk dalam badan. So, cikgu pesan kat kamu semua, janganlah cuba isap rokok, janganlah ambil vape. Ingat, cikgu pesan lah. Yang pertama, rosakkan kesihatan. Yang kedua, hancurkan masa depan kamu. Yang ketiga, apa dia? Buang duit. Memang buang duit. Flavor tu mahal Kenapa kau tuduh, Karel? Sebab kamu kawan dengan orang yang isap rokok dengan pot kot. Mungkin lah. Tapi kalau cikgu tuduh macam tu, kamu janganlah marah cikgu tu. Kalau kita marah cikgu, kita diam je. Jangan kita lawan. Diam je. Walaupun kita ni betul, tapi diam lah. Jangan melawan dia. Biar je. Mungkin sebab kamu bergaul dengan kawan-kawan yang macam tu kot. Tak apa, Karel. Kalau kamu rasa... Tapi itulah. Kalau kamu ada kawan-kawan yang pengaruh kamu cari circle lain lah. Dia macam ni tau. Bila kamu dah habis SPM kan, kamu akan melangkah ke universiti kan. Bila kamu masuk universiti, kamu akan bergaul dengan orang lain pula. Waktu tu kamu cari kawan yang baik. Kan? Mungkin circle kamu dekat SPM ni memang kawan-kawan yang tak baik ke apa kan. So, masuk universiti ke atau college ke, mana-mana form 6 ke, cari orang yang baik. Kan? Kalau kita lawan cikgu tu akan rasa. Ya, betul Irfan. Memanglah ada cikgu yang salah. Tapi walaupun cikgu tu salah pun, diam jangan lawan. Buat dia tahu ya. Kalau cikgu marah kita diam, jangan lawan balik. Okey. Itu dia nasihat cikgu Harap ambil pengajaran. Sebab umur cikgu dengan kamu tak jauh beza pun. Umur cikgu pun 20-an je. Cikgu memang sangat dekat lah dengan kamu punya apa ni? Apa kita panggil maknanya cikgu punya zaman dengan zaman kamu ni lebih kurang sama je. Cikgu pun remaja juga. Okey, sifat-sifat yang baik. Siapa nak baca sifat-sifat yang baik? Cikgu sebut Nur Fazana ada? Alhamdulillah. Nur Farzana. Okey, ada. Okey, boleh baca sifat-sifat yang baik. Pendek je ni. Okey. Tak dengar suara. Dah buka mic kan? Yang lain dengar tak? Tak. Farzana ni kot. Tak buka mic kot. Lama cepatnya pukul 9. Elok? Tak apa-apa. Syamina ada Syamina? Mungkin problem kot. Mic Farzana. Syamina ada tak? Ada cikgu. Okey. Terkejut cikgu. Patutlah cikgu terkuat. Okey, Yang boleh mana? baca sifat-sifat yang baik. Okey, boleh. Sifat yang baik.
Rangkap yang 12. Rangkap jika 12. jikalau kamu Ah, bersifat budiman tu dia cakap rangkap 12 dan maksud dia tu je. Tak perlu ambil baca semua ni. Okey, rangkap 12. Jika anda seorang yang baik, anda akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Okey, sampai rangkap 14. Rangkap 13. Jika anda suka menderma, semua orang akan menyertai anda. Rangkap 14. Jika anda suka bersedekah, semua orang akan bersedia untuk menolong anda pula. Okey, terima kasih Syahmina. Okey, ni senang faham Maknanya kalau kita ni orang baik, semua orang sayang. Itu dia. Kalau kita jahat, semua orang akan benci kita. Kan? Contoh macam ni lah. Yang baru-baru ni viral kan, Datuk Ali Shukri kan. Tahu kan? Apa yang viral pasal dia, yang baru-baru ni? Dia buat video lagu raya kan. Tahu tak? Ya, saya kan tak tahu. Kata-kata orang yang membuci gitu. Ya betul. Kita baik ramai sayang. Orang tahu Alamak. Siapa yang tahu ni? Oh, Khairul tahu. Baru-baru ni Datuk Ali Shukri kan buat video apa ni, video lagu raya kan. Lepas tu pakaian penari lelaki tu dia pakai baju ketat-ketat kan. Macam pondan kan. Menari gedi-gedi kan. So ramai kecam dia. So ramai kecam dia, lepas tu ada macam satu gerakan lah nak boykot Datuk Ali Shukri ni. Sebab perbuatan dia melampau kan. Tengok kat TikTok. Kan tengok kat TikTok tu. Perbuatan dia melampau lah. Bayangkan 10 Ramadan akhir ni, lepas tu kita buat amal ibadat, tapi dia pergi launch dia punya video lagu raya yang macam tu. Ya. Dia kata dia nak buat, lalu dia buat juga. Lepas tu dah ramai kecam dia kata apa? April Fool. Kan? Tak apa kaitan dengan ni sebenarnya, nak cuma bagi tahu. Datuk Syukuri ni sebenarnya dia baik, kan? Dia suka bersedekah apa semua kan. Tapi bila dia buat benda-benda yang tak macam tu, benda-benda yang tak baik tu, orang akan lupa dia punya kebaikan dan akan pandang dia punya keburukan. Macam tu lah. Itulah realitinya. Kalau kita ni baik macam mana pun, kalau kita ada buat kesalahan yang besar, orang akan lupa kita punya kebaikan dan akan tengok kita punya kejahatan tu. Jadi kita sebagai manusia kena usaha sedia upaya untuk buat benda baik. Janganlah kita buat benda-benda yang tak baik. Itu je lah pesan cikgu. TikTok ni sekarang TikTok ni satu keperluan lah bagi cikgu. Keperluan. Sebab kita nak tahu isu semasa tu ya. Satu, kalau nak beli barang-barang, TikTok murah. Best kan TikTok. Sebab sekarang ni, kalau orang nak berniaga, dia tak berniaga kat Facebook dah kan? Betul tak? Dia tak berniaga kat Facebook dah. Sekarang semua berniaga kat TikTok. Sebab apa? Sambil dia berniaga, dia dapat gift. Kan? Lagi satu, memang ramai, kita panggil apa ramailah orang suka pergi TikTok lah. Dekat Facebook dah kurang dah. So nak dapat view banyak memang senang kat TikTok. Tu je. Install. Influencer je. Install tapi janganlah install je. Install tak ada apa lah. Sebab niat kita nak apa? Nak beli barang, nak tahu isu semasa tu je. Macam cikgu baru ni kan, cikgu ni walaupun cikgu ni bergaji, cikgu tak beli baju Melayu macam Elrah ke, Bulan Bintang ke kan. Apa benda lagi? Khabib ke. Macam lah kan. Cikgu tak beli. 5 waktu tak beli. Sebab semua mahal kan. 169. Memanglah free samping tapi mahal dekat 200 tu baju Melayu. Pakai pun sehari je. Pakai bila? Hari raya bila raya? Pakai Rabu ni. Pakai Rabu tu je. Lepas tu tak pakai dah. Lepas tu hari Jumaat je pakai baju Melayu.
Kan? Jadi cikgu beli kat TikTok tu, cikgu memang cari mana seller yang jual murah-murah tau. Ada baju Melayu yang harga dia RM69 kan, full set. Kan, baju apa ni? Baju Melayu Teluk Belanga. Ada yang baju Melayu RM79. Kan, ada RM50 pun ada kan. So cikgu beli yang tu je. Aku tak nak ikut trend-trend ni kan. Menghabiskan duit. Baju t-shirt cikgu pun murah-murah aja. Ada RM16, RM17, seluar RM20 kan. Tu belilah kat TikTok. Ya. Shopee memang murah, tapi kalau nak beli baju, better kita pergi kat TikTok. Sebab TikTok tu dia akan review kita punya baju tu kan. Kita komen lah nak size apa kan. So dia akan suggest kat kita. Dia akan cadangkan kita. Mana ya Allah. Setelah itu kena bersama kat TikTok. Ya betul, Mak. Bagus Iman. Iman ni mesti budak kafir kan. Dekat TikTok ni cikgu suka follow TikTok ni. Ustaz Firdaus Wong kan. Follow lah Ustaz Firdaus Wong. Okay, selesai. Dah habis kan tu? Cuk lupa dah. Dah habis ke? Okey. Iman boleh Iman. Iman baca. Ya ke? Rasanya sifat jahat belum kan? Cikgu kalau exam dia tanya. Tak ada ni, tak ada Nisa. Tak apa Nisa, nanti cikgu tunjuk lepas ni. Okey, tak apa. Okey, ni Iman baca jap. Perbuatan yang baik. Okey, cuba dengar. 12. Okey. Rangkap 15. Barang siapa mulia namun segala masa. Seseorang yang buat jasa namanya misalnya pada setiap masa. Rangkap 16. Nolong orang sesama jika perlu, tetapi tolonglah diri selalu. Jika suka membantu orang lain perlu ada pada setiap orang, tapi sebelum kita membantu orang lain kita bantu diri kita dahulu. Rangkap 17. Penunjuk lurus kelingking berkait, hati sesama menjadi baik. Seseorang yang ingin menyalahkan orang lain sebenarnya diri dialah yang bersalah. Hal ini menyebabkan orang di sekeliling tidak menyukainya. Angka 18. Barang siapa berbuat khianat, Tuhan kelak memberi laknat. Seseorang yang suka berbuat jahat, dia akan menerima pembalasannya dan pembalasan daripadanya. Okey, terima kasih Iman Okey, setakat ni ini okey. Okey, tak apa, ni senang aja. Baik, setakat ni faham semua tentang gurindam beberapa petua hidup. Kan, senang je kan? Jadi kelas, cikgu minta kamu semua belilah buku Komsas. Buku rujukan ni jap. Sampai nampak. Belilah. Nama dia Antologi Sejarah Rindu dan novel Songket Pemenang Emas. So cikgu beli terbitan, apa benda terbitan ni? SAP Malaysia. Tak kisahlah, belilah Sasbadi ke, Ilmu Bakti ke. Kan? Asalkan Pelangi ke, asalkan kamu belilah buku rujukan untuk Komsas. Jadi untuk Komsas tahap SPM ni, kamu perlu baca sinopsis saja. Kan? Cerpen, apa ni? Syair, sajak, pantun,
apa lagi? Drama kan. Baca sinopsis saja. Dan tak perlu baca apa ni? Tema, persoalan, plot, apa lagi? Nilai pengajaran tak perlu. Sebab kenapa tak perlu? Sebab kamu sendiri pun tahu kan bentuk soalan dia macam mana kan? Ya Allah, mana dia? Sebab bentuk soalan dia, cikgu hang ke ni? Tak, cikgu punya suara okey tak? Okey Okey, sebab bentuk soalan macam ni kan, tahu kan? Dia bagi bahan satu. Bahan satu dia bagi gurindam tadi kan, beberapa petua hidup. Ni dah ambil fikiran kata, sifat-sifat yang baik, dah ambil 2 je. Lepas tu bahan 2 dia bagi pantun. Pantun budi bahasa ni dah ambil dekat internet. Dah ambil dekat internet. Sorry, bukan internet, dah ambil dalam buku ilmiah. Lepas itu, macam biasa dia bagi 4 soalan pemahaman. Soalan 1 tentang apa? Tentang mak apa? Mak kau hijau. Maksud. Bagus hari ni. Soalan 2, jawapan kat mana? Ya, jawapan dalam bahan. Soalan 3, soalan apa? Bagus hari ni. Ya Allahu Akbar. Soalan 4, jawapan dekat jawapan dekat mana? Soalan kebat juga, okey? Okey. Sebab itulah cikgu mintakan baca sinopsis je. Kalau tahap malas sangat nak baca sinopsis je. Tapi kalau kamu rajin, bacalah semua. Okey. Cuma novel je. Novel kamu kena baca keseluruhan lah. Sinopsis setiap bab, tema, persoalan, watak-watakan, nilai pengajaran, teknik plot, kena baca lah untuk novel. Tapi kalau drama, cerpen, puisi tu, baca sinopsis pun dah okey. Sebab kamu kena faham dia punya maksud tu. Kan? Kalau kamu tak baca sinopsis, kamu tak faham apa benda dia sembang kat sini. Kan? Contoh kan dia kata, yang mana susah Perkataan tajam jika dilepas, ibarat beringin, racun dan upas. Kamu tak faham. Kamu tak faham sebab kamu tak tahu sinopsis dia. Okey. Kalau kamu sinopsis, kamu faham lah macam ni, tengok. Perkataan tajam jika dilepas, ibarat beringin, racun dan upas. Maksud dia, kata-kata sindiran atau kecaman jika diucapkan mampu mengundang bahaya yang besar. Kan? Macam kita lah kan. Zaman sekarang ni, kita tak kata kalau nak mengatur orang, kita tak kata depan-depan lah sekarang ni kan. Kita boleh mengatur dari jauh. Kat mana? Dekat media sosial. Kan? Dekat Facebook. Dekat Facebook kan. Lepas tu dekat TikTok. Dekat Instagram kan. Dia kalau nampak macam benda yang tak kena tu, dah akan kecam dia. Kan? Contoh baru ni tau. Ada seorang perempuan ni. Dia berkahwin dengan orang Palestin. Lepas tu, ada seorang lelaki komen. Dia macam tak puas hati lah kan. Tak puas hati lah. Lelaki Palestin tu handsome. Perempuan Melayu ni dia tak lawa kan. Lepas tu ada orang komen. Dia kata, alah, lelaki Palestin tu nak kahwin dengan kau bukan sebab dia suka dengan kau pun. Sebab dia nak IC dia. Dia kata tu. Bukan nak kaya sayang pun.
Nampak? Sampai tahap macam tu dia dah body shaming dah, lepas tu dia kutuk lah tu. Nampak? Senang, free nak kalau kita nak dapat dosa kan. Kita kecam dekat Facebook kan. Wajar. Cikgu pun kadang ada kecam juga lah. Bukan yang pasal Palestin tu, tak nak pasal lain lah kan. Tapi dulu. Tak ada dah. Sebab tu kita kena matang. Nampak? Sebelum mengeluarkan kata-kata, seorang itu hendaklah fikir dahulu agar tidak timbul salah faham yang dapat menimbulkan kebelahan. Kalau kita buat satu, kita kena fikir apa kesan dia kalau kita buat. Kita kena matang. So usia macam kamu ni belum matang lagi kan? Belum matang lagi. Buktinya apa? Contohlah kalau kamu buat status kat Facebook kan. Sekarang kan umur 17 buat status. Bila kamu baca balik status kamu ni 10 tahun akan datang, kamu akan gelak. Kamu akan malu dengan apa yang kamu tulis dulu. Itu menunjukkan bahawa penulisan kamu waktu sekarang ni tak matang. Kan? Okey lah. Itulah dia. Pengalaman cikgu lah. Baik, sekarang ni kita jawab soalan pemahaman sastra. Baik, setakat ni ada apa soalan? Okey, semua jelas dengan maksud Gurindam tadi? Alhamdulillah. Jelas Okey, kejap. Okey, cikgu nak kamu ambil sekejap gambar soalan ni. Ambil gambar sekejap. Dah. Sebab cikgu lupa nak upload yang ni dalam website. Okey. Okey, siapa kat sini daripada Pulau Pinang? Ada kan? Okey, untuk calon SPM di Pulau Pinang, soalan percubaan SPM dibuat oleh JPN. Kita ulang balik Soalan percubaan SPM bagi negeri Pulau Pinang dibuat oleh JPN Pulau Pinang. Bukan dibuat oleh cikgu sekolah kamu, tak. Jadi kamu tak boleh tanya tips lah kan. Cikgu kamu, cikgu apa soalan keluar percubaan SPM? Cikgu kamu tak tahu. Ini untuk subjek BM. So soalan percubaan SPM, JPN Pulau Pinang yang buat. Okey, bagi negeri lain, cikgu tak pasti. Kamu tanya cikgu kamu. Tanya cikgu kamu. Siapa yang buat soalan? JPN Selangor ke? JPN apa ke? Melaka ke? JPN Perak ke tanya. Siapa yang buat? Kalau cikgu kamu buat, boleh tanya tips sikit lah kan. Sebab urusan percubaan SPM penting juga kan. Kamu boleh gunakan result tu untuk masuk universiti. So penting lah untuk kamu score percubaan SPM ni. Ya Allah Akbar. Kalau ada kata Pinang, Pening. Mungkin lah.
Tak pasti. Tak apalah, nanti cikgu tanya kawan cikgu yang daripada negeri lain. Sebab kawan cikgu memang banyak. Semua negeri ada kawan cikgu. Cikgu tanya Okey, baik. Sekarang ni kamu dah form 5, jadi kamu dah boleh jawab sendiri kan? Betul? Kalau form 4, cikgu tolong jawabkan lah. Okey. Baik, kita mulakan dengan soalan pertama dulu. Okey, soalan pertama dulu. Dengan berdasarkan bahan 2, berikan maksud rangkai kata pusaka bangsa. Okey, yang ni macam biasa nak jawab. Kamu kena salin kepala soalan. Okey, berdasarkan bahan 2, maksud rangkai kata pusaka bangsa ialah apa dia? Okey. Jadi, kamu kena translate. Pusaka tu apa dia? Bangsa tu apa dia? Oh, tak ada, tak ada, tak ada. Okey, dah boleh komen jawapan masing-masing dekat Padlet Pusaka apa dia? Bangsa apa dia? Sekejap kelas Okey. Berdasarkan bahan 2, maksud rangkai ialah warisan kaum. Warisan kaum. Boleh. Boleh diterima. Tanya, tanya. Sambil-sambil kelas tu bolehlah minum ke apa kan? Padahal cikgu dia nak minum. Peninggalan budaya. Ni G kena dua double Peninggalan budaya. Okey, pusaka tu bukan budaya tau. Pusaka tu lebih kepada harta tau. Peninggalan harta. Warisan budaya. Betul. Warisan budaya. Pusaka tu warisan. Bangsa tu. Bangsa tu kena ubah. Mungkin boleh ubah kepada warisan turun-temurun ke kan?
Warisan peninggalan. Okey. Jasmine. Jasmine. Ya Allah. Jasmine kalau boleh, Jasmine jangan kekalkan perkataan bangsa tu. Okey. So Jasmine. Oh, sabar. Jasmine kalau boleh, tukarkan bangsa dengan perkataan lain. Warisan peninggalan sesuatu. Sesuatu apa? Kaum ke ataupun sesuatu warisan peninggalan nenek moyang ke, boleh. Nenek moyang. Syarat syarat soalan satu ni, jangan kita kekalkan perkataan lama, tu je. Harta yang ditinggal. Harta yang ditinggal. Kan dia tinggal. Harta peninggalan. Keturunan. Harta peninggalan turun-temurun. Kan? Bila kamu semua baca jawapan yang kawan-kawan bagi ni, dia ada variasi kan? Maknanya tak semestinya jawapannya itu je. Banyak jawapan yang kita boleh pilih. Asalkan makna dia tak lari. Okay. Biasa dalam skema jawapan SPM, dia akan bagi dalam paling kurang pun ada 3 jawapan. Dia bagi 3 jawapan paling kurang. Okay. Amirul. Okay, Mirul betul, tapi Mirul jangan biasakan guna singkatan perkataan Para pendekar. Itu ubah pendekar oleh orang. Sebab tak semestinya pendekar, oleh orang pada zaman dahulu. Okey So semua cikgu dah semak Hari ni warisan keturunan. Warisan turun-temurun Kalau warisan keturunan dari lain. Sebab dia bukan melibatkan keturunan, dia melibatkan harta kan, ataupun benda yang diwarisi. Warisan turun-temurun. Okay, Kalau kita panggil warisan keturunan, dia macam saka pula contoh. Tak adalah gurau. Okay, bagus. So, cikgu boleh cakap, jawapan yang you all bagi ni ada dalam skema. Memang ada So, dalam skema ada bagi apa? Jawapan pertama ialah harta warisan. Jawapan kedua ialah warisan turun-temurun. Yang ketiga ialah peninggalan nenek moyang. Kan? Sama kan dengan jawapan kamu kan? So, kamu kena yakin lepas ni. Kamu jawab saja ikut kefahaman kamu. Kena yakin. Cuma nasihat cikgu, jangan guna balik perkataan ni je. Ubah Okay. Bagus. Dapat kamu 2 markah. Okay, soalan kedua. Senang saja. Jawapan dalam bahan. Dia kata, berdasarkan semua bahan, nyatakan kepentingan berbudi bahasa dalam kedua-dua bahan tersebut. Okay, apa kepentingan berbudi bahasa dalam kedua-dua bahan tersebut? Okay, tak apa, kita bincang sama-sama Okay, bahan satu ni. Apa dia kepentingan jika seseorang itu berbudi bahasa? Berbudi bahasa tu apa dia? Tutur kata yang sopan, kan?
Dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik bila berbual dengan orang. Dia tidak menyakiti hati orang. Dia menjaga hati perasaan orang lain. Itu makna orang yang berbudi bahasa. Bila kita dengar je, kita seronok kan. Apa dia? Jadi apa kepentingan kalau orang tu berbudi bahasa? Apa kesan kalau seorang itu mengamalkan amalan budi bahasa? Elakkan pergaduhan. Mana pergaduhan ya? Oh ni. Supaya terelak silang sengketa. Ya boleh? Kepentingan berbudi bahasa dalam kedua bahan ialah seseorang dapat mengelakkan sebarang pergaduhan ataupun pertelingkahan. Betul. Ya, Khairil. Dipandang tinggi. Ni. Dipandang sebagai bunga di taman. Maknanya kalau kita berbudi bahasa, kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Ya, betul hari ni. Bagus. Jadi sekarang ini, kamu, dengar ni penting kamu tak boleh salin sebiji-sebiji macam dalam bahan ni. Kenapa? Semua pula, ya Allah. Sebab ini ialah puisi. Puisi banyaklah. Puisi ni ada pantun, ada gurindam, sajak, ada apa lagi, seloka, teromba, apa lagi? Syair kan? Semua ni di bawah puisi. Jadi kalau puisi ni kamu tak boleh salin bulat-bulat. Kena ubah ayat. Kalau kamu salin bulat-bulat, maka kamu kosonglah buat telur ayam. Okey, macam mana nak ubah? Kan macam cikgu nampak hari ni beritahu tadi. Dapat elakkan pergaduhan. So kita ubahlah kat sini. Ubahlah. Kita ubah apa? Seorang yang berbudi bahasa dapat mengelakkan berlakunya pergaduhan. Faham? Cik merah kan. Tu cikgu ubah ayat yang cikgu highlight warna kuning ni. Seorang yang budi bahasa dapat mengelakkan berlakunya pergaduhan. Okey. Okey, jawapan Khairil pula. Dan baik ni kan, dipandang sebagai bunga taman. Maknanya dipandang tinggi lah kan. Sebab dia nak bagi tahu bunga ni melambangkan ketinggian sesuatu darjat. Contoh. Kan? Jadi kita ubahlah. Pastikan ada subjek. Subjek dia seorang. Seorang yang berbudi bahasa akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Okey. Itulah dia cara kita nak ubah ayat daripada puisi. Faham tak semua? Faham? Alhamdulillah. Ingatlah jangan copy paste. Lepas ni jangan copy paste. Walaupun jawapan kamu betul, tapi
Pemirsa bagi kosong. Okey, bagus. Itu baru bahan 1. Belum bahan 2 lagi Sorry cikgu semua sebab tiap-tiap hari cikgu buka puasa dengan ais. Baik. Pantun budi bahasa. Okey, kat sini. Apa dia kepentingan orang yang budi bahasa? Yang lain pula. Yang lain pula. Apa dia? Apa dia? Kat sini cikgu nampak ada dua kepentingan budi bahasa. Make a healthy environment. Orang lain akan memuji kita kerana kebaikan kita. Yang mana? Yang mana? Oh, yang ni. Orang berilmu tak minta dipuji, baik buruk sahabat yang tahu. Tapi kat sini, Irfan dia beritahu orang berilmu tak minta dipuji. Dia tak menagih pujian daripada orang ramai. Tak apa Irfan, cuba lagi. Tak apalah kamu cuba ingat balik. Apa kesan dia kalau kita ni budi bahasa? Apa kebaikan, apa kesan positif kalau kita ni seorang yang budi bahasa? Macam tadi, dipandang tinggi masyarakat. Lepas tu kita dapat mengelakkan pergaduhan. Yang ni pula apa pula? Tak apa. Berkah di sekelilingnya. Kat mana tu? Kejap. Dia nak lah jawapan dari siapa ni. Wan Balkis. Wan Balkis, cikgu rasa tak nampak isi Wan Balkis kat situ. Sorry Wan Balkis. Orang yang berbahasa selalu tidak minta uji, tidak minta uji daripada orang lain, tapi hanya orang dapat meminta kepada kita. Dekat situ cikgu tak nampak macam apa positif dia kalau berbudi bahasa. Faham? Dia beritahu kalau orang yang berilmu tak minta pujian daripada masyarakat, lepas itu kebaikan dan kejahatannya hanya sahabat dia yang tahu. Apa kebaikan? Ya, kebaikan budi bahasa. Nak jumpa? Okey, cuba beri clue dekat rangkap 1. Rangkap 1 ada satu lagi rangkap 4. Tak jumpa? Tak apa. Pantun ni susah sikit. Pasal nak beritahu. Bahasa yang cantik anugerah ilahi. Maknanya orang yang mengamalkan budi bahasa ni merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Orang yang berbahasa tu anugerah yang merupakan hadiah daripada Tuhan. Oh, tak ada. Berbudi bahasa pusaka bangsa. Ni dia jawapannya. Berbudi bahasa pusaka bangsa. Maknanya amalan
budi bahasa merupakan pusaka bangsa. Okey, makna macam ni. Seseorang yang budi bahasa tu, okey macam ni nak cakap. Amalan budi bahasa tu merupakan harta yang paling berharga dalam diri kita. Faham? Amalan budi bahasa ialah harta berharga dalam diri kita. Maknanya, bila orang cakap kita ni tak pandai, kan? Tak ada pendidikan tinggi. Apa lagi? Tak ada... Sekejap. Bila orang cakap kita tak pandai, tak ada pendidikan, makna hidup kita susah. Apa lagi? Tak handsome kan? Tapi kalau kita ni ada budi bahasa, itu merupakan harta yang paling berharga. Faham? Faham So budi bahasa tu harta paling berharga dalam diri kita. Sebab nak masuk syurga ni, Allah tak akan tengok kita punya harta, pangkat, darjat, keturunan. Apa syarat masuk syurga? Kita punya amalan. Okey, amalan kita lah, pahala jariah kita kan. Itulah syarat nak masuk syurga. Sama juga konsep macam ni. So, orang yang berbudi bahasa ni, ialah, berbudi bahasa tu ialah harta yang paling berharga dalam diri kita. Faham? So, itulah dia kebaikan, kepentingan berbudi bahasa. Jawapan lagi satu ialah, tanda beradab pelengkap diri. Astagfirullahalazim. Tanda beradab pelengkap diri. Maknanya, amalan berbudi bahasa ialah pelengkap diri, ya Allah, diri seseorang. Contoh Irfan Husaini. Irfan ni dia adalah handsome, kaya, kan? Apa lagi? Pandai. Tapi Irfan dia tidak berbudi. Dia tidak berbudi bahasa. Jadi tak lengkaplah diri Irfan tu. Jadi nak beritahu kat sini, bila seorang tu berbudi bahasa, lengkaplah dia punya diri dia. Okey. Kalau ada budi, tu kita handsome je. Orang Melayu penuh dengan budi bahasa. Sebab itulah adanya pantun, adanya peribahasa. Contoh peribahasa kan. Kenapa wujudnya peribahasa? Orang zaman dulu kalau nak menegur orang lain, dia tak akan cakap secara terus. Dia akan bertutur dalam bahasa tersirat menggunakan peribahasa. Supaya tidak menyakitkan hati seorang. Itu adalah halusnya orang Melayu dulu. Kan? Pantun. Orang dulu guna pantun untuk apa? Zaman sekarang guna pantun dalam majlis-majlis rasmi kan. Dalam kalau kita nak berucap kan. Kalau apa ni nak gunakan dalam pencerahan majlis kan. Orang dulu gunakan pantun untuk apa? Merisik. Apa lagi? Dalam apa kita panggil? Untuk apa ni hiburan. Ya, untuk berikan nasihat. Tapi sekarang ni pantun sudah tidak digunakan lagi, hanya digunakan untuk apa ni? Upacara-upacara tertentu saja. Okey dah. Baik, soalan yang terakhir. Terakhir pula, soalan yang ketiga. Okey, macam Cikgu bagi tahu kalau 3 markah dia nak 2 isi, tapi cikgu nak kamu buat lebih 3 isi. Supaya kalau kamu ada jawapan yang tak betul, ada jawapan backup. Okey, sebagai insan kita harus sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni demi kesejahteraan hidup.
pada pendapat anda, apakah kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh sekiranya masyarakat berbudi pekerti? Senang je lah. Dia sama je konsep macam tadi. Dia nak bagi tahu apakah kebaikan, apakah kesan positif jika seseorang itu berbudi bahasa ataupun budi pekerti. Apa dia? So, salin balik lah. Kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh sekiranya masyarakat berbudi pekerti ialah apa dia? Okay, kelas. Setiap orang cuma nak satu je. Jangan bagi lebih Boleh komen dekat Padlet. Pastikan ada subjek dan ada predikat. Jangan terus kata kerja. Jangan buat ialah apa ni? Ialah merapatkan hubungan antara masyarakat, tak boleh. Kena ada subjek. Okay, boleh komen dekat Padlet Okay, seorang cuma nak satu je isi. Okay, Anissa. Anissa kena buat subjek tau. Contoh ya. Dah hilang Anissa punya. Dan dapat menyelesaikan. Okey, boleh dengan senang. Lagi bagus kita gunakan dengan mudah. Okey, Amirul, bagus. Masyarakat akan hidup dalam suasana yang harmoni. Suasana yang harmoni tanpa perbalahan. Okey, betul. Seorang itu akan mempunyai ramai kawan. Ya, betul. Kalau kita ni berbudi bahasa, kita orang baik, kita akan ramai kawan. Kalau kita ni jahat, kita banyak musuh. Okey. Bagus, Khairil. Seorang itu dapat mengeratkan hubungan seorang yang ada keluarga, masyarakat dan kaum. Ya, boleh terima. Mampu, okey, iman. Iman kena ada subjek tau. Amalan ataupun apa tadi? Sikap berbudi pekerti dalam diri masyarakat mampu menjadikan rakyat
mampu mewujudkan mampu mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Maksudnya kalau kita ni orang baik, hidup kita akan tenang, akan aman. Kalau kita jahat, memang takkan tenang lah. Sebab apa tak tenang? Banyak musuh. Tu kalau kita buat jenayah, kita akan diburu oleh polis. Sikap percakapan secara sopan. Kalau boleh kan, kamu guna je. Amalan budi pekerti. Guna balik dalam bahan ni. Dapat mampu mewujudkan hubungan yang sihat antara masyarakat. Okey, Anissa Anissa duduk Jawi, Anissa. Tu tak ingat lah Anissa. Betul Ya, betul. Dia tak jauh. Ada seorang cikgu baru posting daripada Jawi. Dekat sekolah cikgu. Dekat Georgetown. Nama cikgu tu Cikgu Armiro Solihin. Tak kenal kot. Cikgu Armiro Solihin daripada Jawi. Bagaimana bila masyarakat kita akan disenangi oleh semua orang dan di mana bila masyarakat dalam masyarakat kita akan disenangi oleh semua orang kita akan disenangi oleh dunia lah. Maka kita akan disenangi oleh dunia. Contoh Jepun kan. 2 tahun lepas kan World Cup kan. World Cup dekat mana? Qatar kan. Bila orang Jepun ni habis tengok bola, mereka akan kutip sampah dekat stadium tu. Nampak? So, masyarakat Jepun ni memang disenangi oleh dunia sebagai masyarakat yang pembersih. Kan? Oh, boleh. Bila? Bila tu? Okey, Irfan Husaini. Sekejap, you watch Irfan. Akan membuatkan. Menjadikan. Dan menjadikan generasi yang akan datang dan akan membentuk dan akan menjadikan generasi yang akan datang dan dapat membentuk generasi yang memiliki sikap menghormati dan beretika
Ina. Okey dah. Wan Balkis. Mempengaruhi pembentukan budak kaum. Okey, kita direct je. Dapat mewujudkan perpaduan kaum dalam satu masyarakat. Macam tu, direct je. Okey ya. So, semua cikgu dah betulkan. Okey, baik, 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 baik. Oi, boleh, 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 boleh. Si nombor cikgu ah. Siapa nak jemput cikgu? Siapa nak jemput cikgu, bolehlah kontak cikgu ah. Bulan 7. Oh, lambat lagi. Bulan 7 hari 7. 7 bulan 7 lah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, selesai Baik, soalan terakhir ni kita bincang sama-sama. Rakan sekelas anda menghadapi masalah dalam pergaulan dengan murid-murid lain kerana nilai kepribadiannya yang angkuh dan selalu mengeluarkan kata-kata yang mudah menyakiti hati orang lain. Oleh hal demikian, dia telah menghadapi kesukaran untuk bergaul dengan rakan-rakan yang lain. Sebagai rakan yang prihatin, bagaimanakah anda dapat menyedarkan rakan anda tersebut agar dia insaf akan kesalahannya? Syamina. Contohlah Syamina. Syamina ni ada seorang kawan. Kan, kawan Syamina tu memang belagak, sombong kan. Bila dia bersembang dia akan sakit hati kita. So bila kawan Syamina macam tu, kawan-kawan yang lain akan pulaukan kawan Syamina. Faham? Contohlah kan. Contohlah Syamina kawan dengan Hanisa. Hanisa perangai macam ni. Sombong, belagak kan. Bila dia sombong, belagak tu memang kawan-kawan akan pulaukan dia lah. Cikgu pun ada kawan macam tu dulu. Ada kawan macam tu. Waktu zaman universiti. Memang kami pulaukan dia. Jahat Sem 8 kami tak serumah dengan dia. Pandai-pandai lah cari apa ni? Bilik sewa yang lain. Sebab perangai dia teruk. Suka condemn lah, kedekut lah. Suka menyakitkan hati kawan-kawan kan. Kami biar dia hantar lah. Kawan cikgu tu orang Johor. Sem 8 kami buat ni buat hal sendiri. Memang kalau jumpa dia buat tahu. Jahat betul So macam itulah kita nak mengajar orang Jadi sebagai rakan yang prihatin, bagaimanakah anda dapat menyedarkan rakan anda tersebut? Okey, komen kat sini je. Masa nak habis dah. Kalau kamu ada kawan macam tu, apa yang cara yang kamu boleh buat? Boleh buka mic ya? Boleh buka mic. Ya. Saya akan menegur kesalahannya dan memberikan nasihat kepadanya. Betul. Saya akan memberikan teguran dengan cara yang baik supaya dia mengubah perlakuannya yang buruk. Ya, bagus hari ni. Saya akan membawa rakan saya untuk berjumpa dengan kaunselor bagi mendapatkan nasihat dan bimbingan. Boleh? Ya, saya akan memberikan nasihat kepada dengan cara yang baik. Tak boleh. Kita kena bagi jawapan yang positif. Saya akan palaukan dia dengan cara cikgu. Tapi itulah cikgu tu dah tahap hilang sabar kan. Sebab cikgu dah dengan dia sampai sem 7. Sampai sem 6. Sem 1 sampai sem 6. Berapa tahun dah tu? Dah 3 tahun cikgu bersabar dengan dia. Tahun yang keempat tu sudah tahan memang palau kau-kau Memberikan nasihat dan akan menegur nasihat. Akan menegur nasihat tu buang. Benda sama. Saya akan memberikan nasihat dan memberitahu tingkah lakunya yang buruk
supaya dia dapat sedar akan kesalahannya. Okey. Baik, senang je. Soalan 3, 4 ni bagi pendapat kamu sendiri saja. Asalkan ada subjek, ada predikat. Tata bahasa kena betul. Sebab itulah kalau kamu dapat soalan ni, jawab banyak-banyak tak apa. Kan? Soalan bagi 4 markah, jawab 5, jawab 6. Bagi je banyak-banyak. Pemeriksa tak akan potong depan kamu. Cikgu jamin, pemeriksa tak akan potong. Dia akan baca semua. Dia akan pilih jawapan yang terbaik. Tapi kalau rumusan lain, rumusan tu kamu jangan lebih 120. Dia akan potong. Tapi kalau pemahaman ni, tak kisah pemahaman sastra ke, pemahaman umum ke, memang dia akan baca semua jawapan kamu. Okey. Ya, saya boleh berbincang dengan rakan lain untuk memberikan teguran nasihat kepadanya. Okey, betul? So, soalan 4 ni kamu jawab mengikut logik, mengikut pengetahuan kamu, pengalaman, tulis saja. Okey, sebab dia kena bagi jawapan sendiri kan, bukan jawapan ikut skema tak? Ya, betul Ina. Saya akan menasihatinya dan memintanya untuk berubah. Memintanya untuk berubah, tambah untuk. Dan memintanya untuk berubah demi kebaikan dirinya sendiri. Ya, Ina. Baik. Selesai sudah kelas kita pada malam ini. So, minggu depan tak ada kelas. Kita dah start raya lah minggu depan. So, di kesempatan ini cikgu nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey? Ada open house, jemput cikgu Okey, link dekat atas sekali. Alright. Baik, jadi kita jumpa lagi 2 minggu. Okey kelas, thank you semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Cikgu, selamat raya. Raya. Selamat raya cikgu. Azan batin. Pantai doa cikgu.